kelas, selamat bertemu kita di sesi PDP yang baru. Jadi ini kali pertama kita menggunakan kita punya screen recording. Jadi harap dengan cara ini kita dapat memberi penerangan yang lebih jelas untuk semua pelajar-pelajar SM Kien Hua. Okey, baik, untuk yang topik yang seterusnya ini kita akan belajar berkaitan dengan sumber tenaga di negara lain. Jadi di sesi sebelum ini cikgu ada menerangkan sumber tenaga di Malaysia, seperti Malaysia menggunakan hidroelektrik, Malaysia menggunakan petroleum untuk dan juga gas asli untuk menjana kuasa elektrik. Kita juga ada tenaga biomas, dan juga mungkin kita ada sebahagian kita menggunakan tenaga suria untuk menjana sumber tenaga. Tetapi di Malaysia kita banyak menggunakan sumber tenaga petroleum dan juga hidroelektrik. Bagi negara-negara lain pula, mereka ada sumber tenaga utama di negara masing-masing bersesuaian dengan keadaan geografi pada negara tersebut. Jadi untuk yang gambar raja ini, cikgu mau kongsikan ini beberapa contoh-contoh sumber tenaga yang mungkin pernah dan mungkin tidak pernah kita lihat, tetapi ia digunakan di negara-negara tertentu. Contohnya yang pertama seperti tenaga ombak. Tenaga ombak ini biasanya dibangunkan di negara-negara yang mempunyai pukulan ombak yang cukup kuat dan juga berpanjangan. Tenaga pasang surut sama juga di tepi laut yang mempunyai aktiviti ataupun fenomena pasang surut air yang sangat aktif dan juga sangat ketara. Jadi kita boleh bangunkan tenaga pasang surut di sana. Tenaga angin, nampak ini kincir angin ni sangat cantik kan. Tenaga biomas menggunakan sisa-sisa buangan, itu tenaga biomas. Di Malaysia pun ada, tetapi mungkin tidak lagi terlalu berkembang. Ini dua pula tenaga apa? Ini saya rasa kamu tahu, tenaga suria. Kan kita lihat ada tenaga suria di sini. Dan juga ini sebenarnya untuk perkongsian anda saja, ada juga negara yang membangunkan tenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear. Tapi kita tidak akan teruskan ke situ. Kita akan lihat beberapa yang kita tersenarai saja dalam sukatan kita. Baik, yang pertama kita lihat kepada tenaga suria di Jepun, sebagaimana yang ini. Jepun. Jadi pada peringkat awalnya Jepun menggunakan tenaga suria hanya untuk urusan-urusan ataupun kegiatan-kegiatan yang belum lagi terlalu besar, seperti kegunaan domestik, kegunaan memanaskan air di rumah dan sebagainya. Tetapi selaras dengan perkembangan teknologi moden, tenaga elektrik menggunakan suria sudah semakin hari semakin maju. Malah dia mampu untuk menampung kegiatan-kegiatan keperluan-keperluan tenaga yang diperlukan dalam industri. Ada sudah dibangunkan dengan lebih banyak lagi. Kita lihat gambar yang cikgu download daripada internet. Saya rasa di kalangan guru juga yang memuat naikkan gambar-gambar ini di dalam internet, saya rasa sangat baik. Itu sebab dia cikgu petik untuk perkongsian pelajar-pelajar Kien Hua. Jadi kita lihat ini antara contoh tenaga suria yang digunakan. Digunakan untuk menjana kuasa elektrik. Biasanya ini ada kita panggil sebagai panel ataupun alat photovoltage yang berfungsi memerangkap cahaya suria. Makin besar panel, makin banyak panel, maka makin banyaklah tenaga elektrik yang dapat dihasilkan. Kalau ikut gambar raja yang kita lihat di sini, ini pula adalah satu contoh penggunaan tenaga suria memanaskan air di dalam rumah. Saya rasa ini banyak juga yang pernah anda lihat. Di Keningau pun ada, di mana-mana pun ada. Diletak di atas bumbung, dia akan menyerap memerangkap cahaya matahari untuk menghasilkan haba. Haba ini akan memanaskan air
di dalam memanaskan air di dalam rumah dan untuk tujuan kegunaan domestik seperti untuk mandi, untuk mencuci pakaian dan sebagainya. So itu ialah tenaga surya. Jadi tenaga surya ini banyak digunakan di kawasan-kawasan juga, di kawasan-kawasan terpencil juga, yaitu tenaga elektrik dah sampai di kawasan itu untuk tujuan stesen pemancar televisyen, radio, pusat telemetri, telefon, di kawasan sekolah, dewan orang ramai, klinik, untuk mengepam air dan juga sebagainya. Jadi dalam kegunaan rekreasi dia, bot guna bateri tenaga surya. Ada bot menggunakan tenaga surya. Kenderaan kecil di padang golf, ada rupanya. Taman-tema, kawasan pelancongan yang terpencil, jauh di dalam pedalaman juga banyak menggunakan tenaga surya. Alat-alat komunikasi dan pemberi amaran, seperti pelampung penanda di permukaan laut, untuk cahaya, rumah api, papan tanda jalanan. Sekarang kita lihat di negara kita Malaysia juga banyak menggunakan tenaga surya untuk menjadi lampu jalan raya, sebab mudah dan senang kita pasang dan juga jimat elektrik sebenarnya. So itu tenaga surya yang dimajukan di negara Jepun. Kita lihat di Perancis. Perancis memajukan tenaga apa? Perancis memajukan tenaga ombak. Macam mana tenaga ombak ini sebenarnya boleh berfungsi? Ini kawasan-kawasan yang sebenarnya mempunyai pukulan ombak yang cukup kuat. Of course, memang di pinggir laut lah kan. So jadi di peringkat awalnya, tenaga ombak permulaannya digunakan hanya untuk menggerakkan pom air, menggerakkan gergaji dan juga mesin sekitar tahun 1799, lama sudah, dan selepas itu barulah dimajukan untuk menjanakan kuasa elektrik, seperti beberapa kaedah sebenarnya, kaedah saluran terus, kaedah pelampung, kaedah kolam berayun dan juga tubin bawah tanah. Jadi kita ada gambar juga dikongsikan dahulu macam mana certain ataupun sebahagian tenaga ombak ini berfungsi. Biasanya ombak datang pukul ke kawasan ini. Dia akan pukul kawasan ini dan dia akan masuk ke satu lorong, satu corong, dan corong itu mempunyai satu dipasang dengan sebuah tubin. Udara ombak datang pukul, udara akan masuk dan udara itu akan memusingkan tubin. Rata-rata cara menjana kuasa elektrik banyak menggunakan pergerakan tubin. Ombak ini pun dia pukul di sini, lepas tu dia akan menggerakkan tubin dan menjanakan kuasa elektrik. Itu salah satu jenis. Ada juga jenis-jenis yang bentuk macam begini, bentuk macam ini, terapung di tengah-tengah laut. Dan ini juga salah satu contoh, bila ombak datang, masuk air akan pukul, masuk udara akan menggerakkan tubin. So banyak caranya sebenarnya dengan menggunakan ombak. So itu adalah di negara Perancis. Ingat. Baik, kita ke tenaga pasang surut di negara China. Negara China walaupun kawasan tanah darat yang sangat besar, tetapi tenaga pasang surut ini banyak dibangunkan di kawasan-kawasan ataupun di wilayah-wilayah negara China yang berada di pinggir laut. Baik. Macam mana tenaga pasang surut itu berfungsi? Satu empangan perlu dibuat. Bila air pasang hingga ke paras yang tertinggi, pintu empangan akan dibuka. Bila air surut, air terperangkap akan dilepaskan bagi menggerakkan tubin. Lepas tu arus pasang surut, arus yang kuat dari Laut Cetek antara beberapa pulau menggerakkan tubin di bawah lautan. Itu yang di bawah lautan di sini. Bila air naik dan bila air surut, maka air ini akan bergerak pergi ke belakang. So jadi dia akan menggerakkan ini tubin. Ini betul tubin yang ada ni, nampak? Boleh nampak tubin dia di sini. Kita kasih zoom kalau dapat. Tubin di sini. Alright. So ini pun satu contohnya. Bila air pasang, tentu air akan naik. Bila air surut, air akan turun, maka air yang turun itu akan
menggerakkan turbin. Baik, kita ke negara Belanda, kan? Okay. So jadi negara Belanda pula membangunkan tenaga angin. Okay, kenapa? Di sana mempunyai pantai yang banyak menghadap kepada laut utara. Okay, terdedah kepada tiupan angin yang kuat dan berterusan. Okay, tenaga angin ini banyak menggunakan kincir angin sebagai kaedah untuk menjana kuasa elektrik. Sama juga kincir, dia akan berpusing, kincir akan berpusing, dan di kincir di sana kita ada generator, ada penjana kuasa. Bila dia pusing maka menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik akan dihantar melalui kabel besar, sampailah ke rumah kita di sini nombor 7 sini. Okay, so kita tengok gambar. Wah, cantiknya sekali, sangat cantik. Okay, so ini padang kincir angin, lihat. Bayangkan kalau kau ambil gambar di sini, sangat cantik. Wow, ini lagi cantik. Ini kincir, ini yang lebih berbentuk tradisional, tetapi sangat indah, sangat cantik. Alright. So jadi itu adalah di tenaga di Prancis, Alright, kalau ada kawan-kawan kamu yang pernah pergi ke sini, pernah ambil gambar, nanti sharing lah gambar itu, send bagi cikgu. Alright. So tenaga biomas di India. India menggunakan tenaga biomas dengan memperolehi sisa-sisa ladang, rumput, kulit, pokok, habuk kayu gergaji, sisa tanaman, mahupun ini orang kata bahan-bahan najis binatang dan sebagainya. Itu semua boleh digunakan untuk menjana tenaga biomas dengan menggunakan perebutan bahan-bahan buangan ini untuk menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang akan digunakan untuk menjanakan kuasa elektrik. Ini satu contoh logik tenaga biomas. Ini cara dia berfungsi dengan melalui pembakaran barang-barang buangan, bingkai dan sebagainya untuk menghasilkan gas yang cukup panas, cukup kuat, menghasilkan tenaga cukup untuk menggerakkan generator di sini. Dan bila generator gerak seperti biasa akan menghasilkan elektrik. So itu tenaga biomas. Dan akhir sekali kita lihat kepada tenaga geothermal di Iceland. Kenapa tenaga geothermal di Iceland boleh dibangunkan? Kerana di negara-negara Iceland, banyak kawasan-kawasan uap panas yang keluar daripada bumi, sebab kerak bumi mereka adalah lebih nipis dan juga berdekatan dengan kawasan-kawasan gunung berapi yang aktif. Jadi air di bawah tanah yang dipanaskan oleh magma, oleh panaskan oleh magma akan mendidih keluar dan menghasilkan uap panas. Jadi uap panas yang naik ke bumi daripada rekahan akan jadi kolam air panas. Ini macam ni. Ini air panas. Dia menjadi air panas. Baik. Air yang sekitar 150 darjah Celsius, kurang daripada 150 darjah, dia hanya digunakan untuk tujuan memanaskan rumah, membasuh, memasak dan sebagainya. Tetapi air yang melebihi 200 darjah Celsius sangat panas, uap air itu akan digunakan untuk menjana kuasa elektrik. Dengan cara macam mana? Sama juga dengan cara ini di bawah bumi. Dry steam ini maksudnya uap yang panas akan menggerakkan turbin. Ini generator, sama juga turbin, generator, arus elektrik, akan menghasilkan arus elektrik. Lepas tu sampailah ke rumah kita. Itu di Iceland. Ini contoh dia di Iceland. So itu saja beberapa sumber tenaga yang juga kongsikan di negara lain, yaitu tenaga ombak. Di mana? Tenaga ombak di Perancis. Tenaga pasang surut di negara Cina. Tenaga angin di Belanda. Tenaga biomas di India, dan tenaga surya di Jepun. So jadi tugasan anda hari ini sangat mudah saja. Cikgu bagi soalan yang akan kita kongsikan. Ini tugasan harian.
Ini tugasan untuk minggu ini. Tugasan harian ialah bincangkan ciri-ciri dengan memberi contoh salah sebuah negara yang mampu menggunakan sumber tenaga surya di dunia. Mana satu negara satu kamu rujuk balik nanti. Anda boleh rujuk jawapan melalui buku teks ataupun buku-buku rujukan yang lain ataupun melalui internet untuk mendapatkan apakah ciri-ciri kenapa negara tersebut sesuai untuk kegunaan dibangunkan tenaga surya, dan bagi huraikan contoh-contoh apakah yang digunakan melalui tenaga surya. Soalan B pula, pada pendapat anda, adakah Malaysia berpotensi menggunakan sumber tenaga surya? Adakah Malaysia berpotensi? Kalau ya, berikan penjelasan anda. Dan itu soalan untuk tugasan hari ini, dan tolong hantar tugasan anda ke WhatsApp cikgu ataupun muat naik di Google Classroom di kelas anda masing-masing supaya cikgu boleh periksa. Manakala tugasan minggu ini sehingga ke 17 April nanti, tolong sediakan nota ringkas tentang topik-topik sumber tenaga di luar negara. Kamu boleh rujuk nota yang cikgu bagi di sini, dan juga kamu boleh buat penambahan maklumat-maklumat melalui buku teks, buku rujukan, dan juga bahan-bahan bacaan yang sesuai untuk menguatkan lagi pemahaman anda tentang pembangunan sumber-sumber tenaga di negara tertentu. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini, dan kita jumpa lagi di sesi PDP online yang akan datang. Jadi, selamat mencuba. Terima kasih.